Terima kasih Cik Adi. Boleh dengar suara saya? Okey, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua rakan-rakan yang berada di dalam talian. Saya akan menyambung pembentangan rakan-rakan untuk mengkomplitkanlah kita punya kursus ni untuk sampai masanya untuk topik yang kelima. Saya ucapkan salam huah kepada semua rakan-rakan yang pernah mengenali saya. Semoga semua dalam keadaan yang sihat. Petang-petang ni harapnya tak adalah yang mengantuk. Dan salam perkenalan bagi rakan-rakan yang tak pernah mengenali saya. Semoga perkenalan dalam talian kita ni dapat memberikan 1000 kebaikan lah. Okey, bagi memulakan sesi, macam rakan-rakan lain juga, saya akan mulakan dengan memperkenalkan diri. Okey, boleh nampak slide saya? Boleh, boleh. Okey, nama saya Mahadub binti Ismail. Saya bertugas di Kolej Komuniti Kuala Langat. Saya merupakan pensyarah untuk bidang CJ Pengoperasian Perniagaan. Bidang pengajian saya adalah dalam pengurusan perniagaan. Saya mula berkhidmat 2003 hingga kini saya memang mengajar dalam bidang lah. Terkini saya merupakan ketua program untuk CJ Pengoperasian Perniagaan. Saya pernah memegang ketua unit keusahawanan, ketua unit kolaborasi dan keusahawanan dan juga ketua unit penyelidikan dan juga inovasi. Untuk makluman semua, saya agak aktif lah untuk aktiviti keusahawanan dan juga inovasi, termasuk juga untuk membimbing pelajar. Terkini pencapaian saya atas bantuan rakan-rakan, saya berjaya memenangi tempat kedua untuk anugerah KPT kategori mentor. Anugerah keusahawanan KPT bawah kategori mentor, dan saya punya menti mendapat tempat ketiga lah bawah kategori perusahaan pelajar. Dan list dekat bawah tu adalah sedikit pencapaian saya sepanjang penglibatan dalam keusahawanan dan juga inovasi. Selain itu, dari segi pencapaian yang lain, saya juga sebelum ni aktif untuk grant PPRN dan ada jugalah penyelidikan. Dari segi akademik, saya memulakan pengajian di peringkat diploma di Politeknik Kuching, kemudian sarjana muda pengurusan perniagaan di UUM, dan kemudian menyambung pengajian peringkat sarjana di Kuito lah. Okey, sedikit seberingkas mengenai saya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, sekejap Okey, tanpa melengahkan masa, saya mulakan pembentangan saya untuk topik 5 ni, keuangan. Topik ni slide yang saya kongsikan ni adalah hasil perbincangan saya bersama dengan tim dan juga dengan penggubal untuk kurikulum ni, dan beberapa orang yang memang terlibat dalam bisnes. Sebab mencabar sikit untuk keuangan ni sebab disebabkan subjek ni adalah merentas bidang dan kita tak boleh letak yang terlalu tinggi dan detail lah untuk part keuangan ni. So apa yang saya kongsikan ni hasil daripada perbincangan lah. Walau bagaimanapun yang ini hanyalah dari segi cadangan, jadi terpulang kepada tuan-tuan puan-puan untuk membuat penambahbaikan lah lepas ni. Okey.
Kita mulakan topik 5. Kalau kita tengok dari segi HPK, untuk topik 5 ni adalah berkaitan dengan HPK 3, iaitu melaporkan pengiraan untung rugi dari perniagaan yang telah dijalankan dengan secara berkesan. Yang melibatkan kluster domain pembelajaran, domain efektif 2, yang melibatkan kemahiran digital dan numerasi. Bagi aktiviti pembelajaran pula dan pengajaran, 7 jam bersemuka dan tidak bersemuka adalah 6 jam. Dan penilaian bagi topik 5 adalah laporan, iaitu sebanyak 20%. Okey, dari segi kandungan topik 5, ada 3 subtopik yang terlibat untuk topik 5 ni. Sekejap ada gangguan. Okey, maaf ada sedikit gangguan. Saya terlupa nak tutup. Okey, saya ulang semula. Topik 5 ni ada 3 subtopik, iaitu yang pertama membincangkan keperluan dan elemen dalam kos pelaksanaan projek yang melibatkan kuliah untuk 2 jam. Subtopik kedua membincangkan keperluan pengiraan untung dan rugi perniagaan yang melibatkan tutorial 3 jam, dan subtopik yang ketiga ni melaporkan pengiraan kewangan tutorial 2 jam, yang ni lebih kepada untuk menyediakan laporan lah. Okey, kita pergi pada subtopik yang pertama, iaitu keperluan dan elemen dalam kos pelaksanaan projek. Okey, untuk subtopik pertama ni, apa yang kita perlu sentuh adalah tentang jumlah keperluan aset, jumlah kos pemasaran, kos operasi, kos pentadbiran dan juga jadual kos pelaksanaan projek. Okey, untuk kos pelaksanaan projek, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh memaklumkan kepada pelajar pentingnya kita untuk memulakan perniagaan, kita kena kira kos pelaksanaan projek. Sebab kos pelaksanaan projek ni adalah kos yang kita kena kira dulu sebelum kita mulakan perniagaan, supaya kita tahu berapa banyak modal yang kita perlukan. Jadi kalau aktiviti pelajar nanti kita ada aktiviti simulasi tu kan, sama ada online ataupun offline. So pelajar perlu kira dulu kos pelaksanaan projek. Walaupun topik 5 ni dihajar ke belakang, tapi tuan-puan boleh bagi tahulah kenapa diorang kena simpan risit-risit tu semua. Sebab untuk kira kos pelaksanaan projek ni sepatutnya kena kira dulu. Okey, dari segi format kos pelaksanaan projek, seperti yang saya paparkan, okey, ada beberapa elemen penting dalam kos pelaksanaan projek. Okey, yang pertama adalah aset tetap, yang kedua adalah modal kerja. Modal kerja terdiri daripada kos pentadbiran ataupun ada yang panggil kos organisasi, kemudian kos pemasaran, kos operasi ataupun kos pengeluaran dan juga kos luar jangka. Yang mana semua ni kita akan tambahkan dan jumlah tu adalah merupakan kos pelaksanaan projek. Okey, saya akan pergi satu persatu. Macam yang jadual tadi, ada 3 elemen utama. So, saya akan terangkan satu-satulah. Okay, yang pertama, kita pergi elemen yang pertama untuk keperluan aset tetap. Yang dekat sini kita kena maklumkan bahawa apa itu aset tetap. Iaitu merupakan perbelanjaan harta ataupun aset yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan. Aset ni kalau dia biasanya berjangka hayat melebihi lah daripada setahun dan nilai dia agak tinggi berbanding dengan belanja-belanja yang lain. Aset ni tak kisahlah dibeli sama ada menggunakan tunai ke, sewa beli ke, pinjaman ke. Tapi kalau nilai dia tinggi dan jangka hayat dia melebihi setahun, kita anggap sebagai aset. Yang simple saja kita maklumkan. Cuma untuk pelajar punya pelaporan, biasanya sebab kita berniaga untuk subjek usahawanan ni, biasanya tak ada aset lah. Kita tak beli tapi kita pinjam. So kalau pinjam tu tak adalah kos je. Sebab saya rasa tak ada pun pelajar yang akan beli aset ni.
Okey, saya paparkan adalah contoh keperluan aset tetap. Antaranya adalah tuan-tuan puan boleh bagi contohlah dekat pelajar. Contohnya sama ada yang dalam gambar tu pun boleh, dekat tabel ni pun boleh. Contohnya perabot, peralatan pejabat, papan tanda, mesin, apa-apa yang bernilai tinggi dan dia jangka hayatnya melebihi daripada setahun. Okey, yang kedua, elemen yang kedua adalah keperluan modal kerja ataupun ada yang panggil modal pusingan. Yang ni lebih berjangka pendek lah. Okey, modal kerja ni terbahagi kepada tiga, iaitu kos pentadbiran ataupun organisasi, kos pemasaran dan juga kos operasi. Dekat sini nanti pelajar perlu dapat bezakanlah antara ketiga-tiga kos ni. Okey, so kita pergi yang pertama dulu iaitu kos pentadbiran ataupun organisasi. Ini simple je, iaitu belanja yang terlibat dalam pengurusan pejabat. Contohnya seperti kita bayar gaji pentadbiran, bayar sewa. Ha? Tak dengar ke suara saya? Dengar? Dengar. Dengar bila? Dengar. Okey, minta maaf. Okey, saya teruskan. Contohnya tadi gaji pekerja, insurans, apa-apa yang melibatkan kos di bahagian pentadbiran. Yang ini saya paparkan contoh-contoh lah kos pentadbiran. Contohnya sewa, bil utiliti, gaji, pendaftaran ataupun lesen perniagaan, bekalan pejabat, deposit untuk sewa. So kita minta pelajar listkan lah sekiranya ada. Yang kedua adalah kos pemasaran. Kos pemasaran ada chat ke? Ya. Mhm. Ya betul. Sebab gaji ni kalau nak ikut dari segi perakaunan, dia pecah kepada dua sebenarnya. Kalau gaji di bahagian admin, kita letak di bahagian pentadbiran. Tapi kalau gaji orang operasi, maksudnya di bahagian yang membuat produk tu, bahagian production, kita letak di bawah uh, kos pengeluaran. So mungkin tuan-tuan puan boleh terangkanlah ataupun confuse boleh juga letak dekat satu tempat tapi maklumkan dekat pelajar lah. Ada okey, okey, pentadbiran. Okey, boleh boleh. Saya terus edit lah takut terlupa. Terima kasih. Sekejap Gaji pekerja pentadbiran Terima kasih cik. Okey, saya teruskan. Boleh interrupt saya mana-mana yang sebab ni just sharing je. Saya pun bukan pandai sangat. Okey, tadi kita sampai mana? Hmm, kos pentadbiran kan? Okey, so kita macam itulah untuk kos pentadbiran. So kita listkan dan harga dia berapa, kuantiti dia berapa, kemudian kita jumlahkan. Total tu adalah kos pentadbiran. Okey, yang kedua adalah kos pemasaran yang mana kos ini adalah merupakan belanja untuk promosikan produk ataupun perkhidmatan yang kita jual sama ada online ataupun offline. Yang ni detailnya tadi Puan Sherry dengan Cik Mazwan dah ada terangkan lah contoh-contohnya. Okey, so ni contoh kos pemasaran lah. Sama juga kesnya. So kita letakkan butiran dia, kuantiti, harga seunit dan jumlah untuk kos pemasaran. Bagi yang ketiga, kos operasi ataupun pengeluaran adalah berkaitan dengan proses pengeluaran ataupun operasi sesuatu perkhidmatan.
Contoh yang paling mudah adalah bahan mentah, pembungkusan, bil ni pun sama, dia akan jadi bil ni pun sama macam pentadbiran tadi, kalau bil kilang dia akan letak dekat kos operasi, kalau pentadbiran dekat pentadbiran. Tapi kalau organisasi yang kecil biasanya dia akan pilih salah satu, sama ada letak di operasi ataupun letak di pentadbiran, bergantung kepada bahagian mana yang banyak menggunakan bil utility tu. Kalau operasi banyak lebih guna, so dia akan charge benda tu dekat bahagian operasi ataupun pengeluaran. Ni contoh kos operasi lah. Okey, dan elemen yang ketiga iaitu kos luar jangka. Okey, kita kena maklumkan kepada pelajar bila kita buat kos pelaksanaan projek ni perlu wujudkan kos luar jangka sebab uh, jadual jadual yang kita perancangan yang kita buat dalam bisnes tu kadang-kadang kita ada tertinggal mana-mana kos yang penting, dan bila kita nak laksanakan projek tersebut mungkin ada tak cukup duit. Jadi nak sebagai keselamatan contingency, so kita wujudkan kos luar jangka. Yang mana kos luar jangka ni biasanya kita tentukan, kita letakkan 5 hingga 10% daripada keseluruhan kos. Supaya perkara-perkara belanja yang kita terlepas pandang itu tidak akan memberi kesan kepada pelaksanaan projek kita lah, perniagaan kita. Okey, so dia telah digabungkan dengan yang tadi. So kos pelaksanaan projek adalah seperti yang dalam paparan saya ni lah, di mana kos luar jangka tu kita letakkan 10%. Kita kirakan dulu, campurkan semua aset tetap, kos pentadbiran, pemasaran dan operasi tu, ambil 10%, kita letak dekat situ. So total semua adalah jumlah kos pelaksanaan projek. Ada soalan ni? Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Salam. Ya, boleh. Saya nak tanya dalam ke satu situasi di mana kumpulan pekerja kena keluar sebab dia orang buat satu projek. Ni biasa pelajar ni lah seni bina lah kan. Okey. Dia orang buat projek di luar kawasan Jadi dia orang kena sewa premis sementara jadi sewa premis sementara dengan mungkin dia ada sedikit kita panggil perjanjian yang memerlukan Commission of Force, kita Suruhjaya Sumpah punya yuran bayaran dan sebagainya. Dia akan masuk kos operasi ke kos pentadbiran sebab dia tu sementara. Tadi projek pelajar puan apa Maksudnya saya selalu bagi dekat pelajar saya tu, untuk pelajar seni bina, dia orang kena buat konon-kononnya projek dia orang tu di luar kawasan, nak membina bangunan di luar kawasan kan. Jadi diorang ni akan kena sewa premis lah sementara di luar kawasan untuk diorang tidur dan sebagainya. Jadi diorang akan ada perjanjian bersama dengan pemilik premis, dan di dalam perjanjian tu pertamanya diorang kena bayar sewa premis lah. Yang kedua mungkin ada kos-kos pentadbiran yang sementara ni, macam perjanjian sewaan yang memerlukan yuran Suruhjaya Sumpah dan sebagainya kan. Perjanjian-perjanjian macam ni dia ada yuran dia kan, kena bayar bil-bil itu. Itu termasuk dalam pentadbiran ke operasi? Yang itu di bawah operasi sebab dia buat macam bayaran semua tu, macam sewaan tu semua untuk melaksanakan kerja dia kan. Ya. Yang itu di bawah operasi sebab di bawah bidang dia. Kalau pentadbiran ni lebih kepada admin, macam ke office lah, bahagian admin. Kita nak untuk perniagaan kita. Yang itu lebih kepada dia nak dapat job, betul kan puan? Yang betul. Itu di bawah operasi. Kalau macam dia kata overhead tu, dia cost overhead dia masuk bahagian mana? Kalau overhead di bawah bahagian operasi. Operasi pentadbiran. Okey, baik. Okey,
saya ada sediakan juga satu latihan yang mana latihan ini kita minta pelajar untuk bezakan dia dengan harapan dia dapat bezakan lah yang mana kos aset, modal kerja dan untuk dia kirakan kos luar jangka 10% tu berdasarkan soalan yang saya pilih ni lah. Cuma soalan ni mungkin tuan-tuan puan-puan boleh sesuaikan balik kandungan butiran ni dengan lebih dekat dengan masing-masing yang tuan-puan ajar. Sebab saya ni orang bisnes saya nampak benda ni je. Mungkin tuan-puan lebih pada untuk subjek apa program yang teknikal mungkin boleh ubah suai lah untuk supaya pelajar dapat bezakan antara kos-kos ni. Ni soalan dia dan saya bagikan juga jawapan latihan lah untuk pengiraan aset tetap, modal kerja dan juga kos pelaksanaan projek. Boleh ke saya teruskan? Teraju sangat ke? Okey, saya Boleh, teruskan boleh. Okey, kita terus pergi subtopik yang kedua. Yang ini untuk keperluan pengiraan untung ataupun rugi perniagaan. Dekat sini kita perlu sentuh kepada 3 perkara iaitu kos per unit, hasil jualan per unit dan juga untung atau rugi. Okey, untuk topik ni kalau nak diikutkan dengan perakaunan yang sebenar, sebenarnya detail lah tapi disebabkan kita hanya subjek keusahawanan yang saya punya jam tadi pun bilangannya kecil sahaja dan kita merentas bidang jadi kita tak boleh pergi terlalu deep. Kita bagi dia surface saja. Yang penting pelajar habis untuk subtopik ni dia pandai untuk kira kos per unit, dia tahu macam mana nak kira hasil penjualan per unit dan dia tahu perniagaan yang dia buat tu untung ke rugi. Kita tak sampailah sampai penyata-penyata keuangan tu. Ha, eh. Okey, yang pertama kita kena fahamkan dia orang dulu apa itu kos per unit. Yang ini sangat pentinglah sebab dia kena tahu kos per unit sebab nanti nak letak harga pun takut dia tersalah letak harga menyebabkan dia rasa macam untung dia letak harga tu tapi sebenarnya dia rugi. So kita kena jelaskan betul-betul lah kenapa kita kena pandai kira kos per unit tu dengan betul. Dan nak kira kos per unit ini kita kena tahu kira kos pengeluaran. Wajib tahu kira kos pengeluaran. Yang mana kos pengeluaran melibatkan semua kos. Contohnya kos bahan, kos upah, kos overhead tadi tu semua kita kena tahu. So kita terangkan balik dekat diorang, terangkan pada mereka apa itu kos bahan, apa itu kos upah dan apa itu kos overhead. Lepas tu barulah kita tunjukkan pada pelajar-pelajar ni formula untuk kira kos upah, kos pengeluaran dan kos per unit. Macam kos upah, bilangan pekerja, ini saya rasa matematik biasa pun diorang dah boleh kot kan. Kita ambil yang simple je tapi diorang boleh dapat lah. Untuk kos pengeluaran kita campur semua kos bahan, kos upah dan kos overhead. Dan untuk kos per unit diorang kena gunakan formula kos pengeluaran bahagi dengan unit pengeluaran untuk dapat inilah kos per unit. Okey, bagi memberikan kefahaman, saya bagi ada dua contoh. Okey, contoh pertama saya ni adalah melibatkan kos pengeluaran, kita nak kira kos per unit untuk 120 biji burger. Okey, andaikanlah student kita nak buat perniagaan ni, dia target dapat 120 biji burger. So, dia pun beli barang. Okey, ini kos bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan burger 120 tu. Ini kos bahan dia. So, daging, roti, sos cili, semua tu lah. So, dia ada kuantiti, harga seunit berapa dan kemudian letak dalam jumlah. Sebab tu macam yang Puan Sherry dengan Puan Mazwan bagi tahu tadi, kalau nak jalankan aktiviti simulasi tu, pastikan pelajar simpan semua resit-resit tu. Sebab dia akan digunakan nanti untuk kita buat pelaporan. So untuk 120 biji burger ni, kos yang terlibat, kos bahan yang terlibat adalah RM284.40. Ya, Puan, ada siapa? Okey. Okey.
Okey, jujur saya cakap sebenarnya bagus kalau hantar boleh ajar buku tunai tu. Tapi kami sebenarnya fikirkan asalnya nak ajar buku tunai. Tapi setelah kami berbincang dengan pihak penggubal atas pendapat pihak industri, dia kata dia takut ada pelajar yang tak boleh sebab kita merentas bidang kan, takut benda tu tinggi sangat. Dan dalam masa yang sama dalam kurikulum kita pun memang dah sebut dah kos pelaksanaan projek. Tapi kalau tuan puan boleh ajar buku tunai tu jujur saya kata memang bagus. Memang pelajar lagi faham lah. Ah, sama. Okey, seterusnya kita buat pengira. Oh, ada soalan Sekejap Okey, Puan Hidayah boleh tak bagi contoh keuangan yang pelajar buat berdasarkan jual online dan offline yang telah jalankan? Yang ni saya kena minta bantuan rakan-rakan kejap. Sebab saya tak mengajar untuk subjek usahawanan semester ni, semester lepas pun tak ajar juga. Saya tak adalah rekod tu. Tapi kami cuba nanti tanyalah dengan MT ada tak contoh-contoh ni Puan Hidayah boleh? Nanti kalau ada kami akan share dalam grup. Hmm. Okey. Okey, untuk pengiraan ada tanya lagi? Puan Aisyah, ya, boleh tanya? Boleh tak pergi dekat slide yang 120 biji burger tadi? Okey. Yang ni. Okey, yang ni biasa selalu bermasalah lah untuk student untuk simulasi offline. Okey. Sebab kadang-kadang student ni modal dia nipis kan, jadi bila dia nak beli bahan tu untuk burger tu, katakan dalam contoh ni 120 biji burger, adakah kita semua bahan yang kita guna ni cukup-cukup untuk 120 biji ataupun kita kena beli ikut pack? Kan macam sos black pepper sekilo, adakah kita guna sekilo dan kita masukkan harga untuk sekilo kat dalam perkiraan ni? Okey, terima kasih Puan. Sebenarnya saya bagi dua contoh. Contoh yang ni banyak. Ada contoh kedua tu saya akan bagi macam mana student Ada nak yang kira yang sikit tu. Saya akan tunjukkan juga. Okay, tak apa. Sebab saya faham pelajar dia tak akan beli banyak-banyak kan. Betul. Sebab dia akan meninggikan kos kan, akan meninggikan Dan dia modal. takut nak beli banyak-banyak, takut tak habis. Takut tak Betul? habis. Okey, nanti contoh kedua. Ada. Okay, thank you. Alright. Okey, yang untuk kos upah pekerja kita mengandaikanlah untuk jual 120 biji burger tu melibatkan 2 orang pekerja yang menjalankan perniagaan selama 4 jam. Kita bayar RM10 sejam. So kita totalkan kos upah adalah RM80. Okey, kemudian kos overhead kita buat contohnya dia kena bayar sewa kedai RM20, bil elektrik RM10, gas memasak dia anggarkan untuk RM12 sehari. Ini untuk perniagaan sehari lah. Dan totalnya RM42. Okey, bila dah dapat kos upah pekerja dan kos overhead, kita dah boleh kira dah kos pengeluaran. Sebab kos pengeluaran tadi, kos bahan, kos upah, kos overhead kita campurkan semua. So total untuk kos pengeluaran tu adalah RM406.40. Okey, daripada kos pengeluaran tersebut baru kita boleh kira kos per unit. Formula dia kos pengeluaran kita bahagi dengan unit pengeluaran. So dapatlah kos per unit tu RM3.39. Maksudnya sebiji burger tu kos per unit dia adalah RM3.39. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua macam yang Puan tadi minta. Okey, contoh kedua ni adalah lebih kepada barang yang kita beli sikit-sikit. Macam pelajar kita lah. Kadang kalau macam contoh saya bagi ni adalah donat kan. Kita beli tepung tu 1 kilo tapi kita nak guna sikit je.
kita beli gula sekilo tapi nak guna sikit je. So kita minta diorang menggunakan yang ni lah cara pengiraan yang macam ni. Biasanya kita buat ni berdasarkan resepi. Contohnya saya bagi resepi donat tu, dia menggunakan tepung contohnya untuk 500 gram. Tapi kita beli 1 kilo. So kita tunjukkanlah pengiraannya. Maksudnya pelajar kena kira satu-satu. Berdasarkan apa bahan yang digunakan. Contohnya tepung RM3.50. Cara pengiraan dia RM3.50 bagi dengan 1000 gram, darab dengan 500 gram. Dapat dah RM1.75. Macam tu. So kita minta dia orang kira satu persatu untuk setiap kos bahan tu. So nanti nilai dia jadi kecil je lah. Contoh yang kos donat ni, sebab dia nak buat satu adunan je menggunakan 500 gram tepung roti, jadinya adalah nilainya hanyalah RM4.78 sahaja. Dia jadi kecil lah. Dan untuk cost overhead pula, kalau tadi kita dah tetapkan dah sewa kedai berapa, gas memasak berapa. Okey, untuk kali ni pula, bila buat donat, masalah biasanya usahawan adalah tak dapat nak anggarkan nilai kan berapa elektrik yang digunakan dekat rumah tu. Nak buat donat ni, contohnya dia guna mesin penguli kan. Dia susah nak tafsirkan nilai tu berapa. Dia boleh kirakan dengan menggunakan peratus. Peratus daripada kos bahan. Contohnya dekat sini dia bagi, dia kata cost overhead seperti elektrik, pekerja, pengangkutan dikira sebanyak 40% daripada kos bahan. Dia buat macam tu, tak sama dengan yang tadi. Yang tadi dia ni cost overhead dia dah boleh letakkan sebab dia ada sewa kedai, bil elektrik ni dia kena bayar dekat orang yang dia tumpang contohnya. Macam tu. Tapi kes yang kedua ni dia tak dapat tafsirkan, so dia boleh menggunakan persen lah daripada kos bahan. Contohnya cost overhead tadi RM4.78, kita darabkan dengan 40%, so dapatlah RM1.91. Jadi jumlah kos tambahkan keduanya, kita dapatlah RM6.69. Boleh ke? Okey, ada soalan? Okey. Okey. Mm-mm. Ya. Ya. Mm-mm. Mm. Mm. Okey. Ya, terima kasih. Dia betul. Dia kena ikut situasi. Okey, kalau contohlah, okey, macam saya katakan saya nak jual kuih. Saya bukan roti ni nanti mungkin bahan-bahan ni memang akan dikira sekali sekiranya saya menjual bukan hanya donat. Saya ada jual kari pap, saya ada jual kuih lain. Dia tak akan baki tepung tu tak akan dibuang lah, kan? Sebab saya nak tahu yang sebiji donat tu saya nak jual dalam berapa harganya. Tapi kalau macam student kita, saya faham dia beli tepung sekilo. Lepas tu kalau dia kira kos bahan macam yang tadi ni, kos bahan yang pertama ni, dia akan menyebabkan harga kos per unit tu akan jadi sangat tinggi. Tak logik lah dia nak jual dengan harga, memang tak akan boleh sama dengan harga pasaran. Maksudnya kita ni pensyarah kena macam mana kena ceritalah benda yang sebenar. Dalam bisnes memang macam tu. Saya faham pelajar berniaga dalam tempoh yang singkat. Jadi bila ada bahan-bahan mentah yang tak habis, dia menyebabkan benda tu satu kerugian lah. Kan? Betul ke? Ke ada rakan-rakan lain nak bagi pendapat dan cadangan macam mana nak selesaikan ni? Assalamualaikum. Pendapat saya lah kan. Salam. Saya minta pelajar saya kira macam cara kedua ni.
Cara ni lah, cara kecil ni. Lepas tu Mhm. saya beritahu dia orang, ini adalah jumlah untuk betul-betul untuk modal yang sebenar lah. Tetapi, saya beritahu dia orang, pelajar akan dapati pelajar rugi. Sebenarnya pelajar untung di dalam pengiraan. Tetapi pelajar dapati duit pelajar tidak cukup. Itu kerana ada barang balance. Saya ajar macam tu. Kerana pelajar terpaksa beli dalam bundle yang banyak ya. Tetapi sebenarnya kalau saya nak pelajar tahu bahawa pelajar ni ada untung daripada jualan pelajar dengan cara pengiraan yang sebenar yang ni. Memang untuk pelajar yang berniaga yang saya ada jaga diorang diorang kan, memang saya ajar yang ni lah. Sebab diorang berniaga setiap hari. Yang tak habis tu dibawa ke esok kan. Jadi kok mana pun kita kena bagi diorang harga per unit burger tu. Gitulah. Betul. Ada pendapat lain daripada puan-puan dan tuan-tuan yang lain? Boleh share? Okey, saya nak share sikit sebab kita memang kena ajar student sampai dia faham cara untuk mengira kos seunit. Sebab terlampau ramai student yang gagal faham. Ini kalau burger mungkin lah kan. Burger tu sebiji-sebiji. Kadang dia orang buat nasi lemak lah, nasi minyak lah, laksa lah, macam-macam. Memang kita nak cari jumlah yang betul ikut kos tu susah lah. Tapi kita hanya boleh pastikan cara mengira kos unit tu betul dan dia faham. Supaya dia tahu macam mana nak letak harga jualan nanti. Jadi saya pun buat macam yang kedua ni jugalah. Tentang pembaziran tu macam mana mungkin dia orang boleh beli dalam kuantiti yang sedikit-sedikit lah. Tapi yang penting dia faham. Kan? Faham. Sebab bila dia tak faham, dia rasa dia untung. Tapi sebenarnya dia rugi. Kan? Sebab banyak kos yang dia tak ambil kira dalam pengiraan kos unit ni. Kadang-kadang dia kata, puan garam pun nak kira macam ni ke? Ni nak kira macam ni? Ya, kira macam ni. Saya kata, biarlah 2 sen pun. Betul. Sebab itu kos kan. Kita tak boleh cicirkan satu pun kos yang terlibat dalam kos per unit ni. Untuk student saya lah, memang saya suruh kira sampai tahap ni lah. Tak kisahlah 2 sen ke 1 sen. Memang saya suruh kira lah. Lain saya tak tahu lah. Okey, terima kasih puan. Ada lagi? Kalau pendapat saya pun macam puan bagi pendapat tadilah. Sebenarnya dekat topik ni, topik ni kita memang kena pelajar betul-betul faham macam mana nak kira kos per unit. Macam kes pelajar saya pula, yang saya pernah ajar sebelum ni, dia kata, puan, tepung ni saya dapat free lah puan. Saya ambil mak saya punya. Gula ni pun saya ambil mak saya punya. So tak ada kos lah puan. Dia akan cakap macam tu pula. So saya akan cakap tak boleh. Dalam berniaga awak tak akan ada dapat benda yang free. Walaupun free, awak kena kira juga. Sebab awak nak kena tahu jumlah kos tu sebenarnya berapa. Supaya nanti bila awak berniaga, awak pandai macam mana nak kira kos tu. So tepung lebih tu tak apalah, dia kata dia bagi kat mak, memang mak dia punya pun kan. Tapi kalau pelajar yang betul-betul beli, yang saya ada pengalaman juga, tak nak rugi, saya kata bolehlah minta mak awak beli ke, awak tanya kawan-kawan buat cucur, lepas tu pakat-pakat makan bayar sama-sama ke, macam tu lah, boleh galakkan dia orang macam tu lah. Yang itu pendapat saya lah. Tapi bagi saya memang pelajar kena tahu cara kira kos per unit yang sebenar. Sebab ni kadang-kadang pelajar ni dia kata, alah benda free puan, tak payahlah, macam dia jual air kelapa kan. Macam kami dekat Kuala Langat, kawasan kampung, dia jual air kelapa muda 1 cup tu RM1 je. Cakap kenapa murah sangat? Dia kata sebab benda ni percuma. Saya beli cup je puan. So salah lah sebenarnya kan. Ada lagi yang nak berkongsi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ajar budak saya guna dua-dua kaedah. Yang kaedah 1 pun saya ajar, kaedah kedua pun saya ajar. Cuma saya pastikan kumpulan-kumpulan pelajar ni, sebab dia orang kena tahu apa implikasi. Tahu lah budak-budak kita ni kadang-kadang dia very bercita-cita tinggi kan. Dia tak pijak di bumi yang nyata. So selalu ni saya suruh diorang kira dua-dua supaya diorang nampak sebenarnya, contoh macam pengiraan 2 tadi ada barang baki.
Saya akan tanya pelajar saya, baki tu nak buat apa? So ini sebenarnya untuk make sure bila kumpulan-kumpulan lain tu menu dia orang complement each other, so tak ada pembeziran. Contoh kalau nak beli barang cup kan, kalau dia guna 20 tapi kalau nak beli murah dia kena beli bundle 100. So saya akan suruh dia berpakat dengan kumpulan lain ataupun jual balik. Dan selalunya memang akan ada bahan lebih dan memang saya suruh barang packing siap-siap dan jual balik bahan-bahan tu dan kira balik, masuk balik dalam dia punya pengiraan supaya tak ada barang baki walaupun garam. Yang tu yang saya buatlah dengan pelajar saya. Ya, terima kasih Puan Lydia. Bagus tu kan. Maksudnya pakat-pakat dalam satu kelas walaupun kumpulan yang lain, kita pakat-pakat beli kan. Contohnya cup. Bagus tu idea tu. So dapatlah mengurangkan bahan-bahan yang terlebih tu nanti. Ada lagi yang nak berkongsi? Okey, kalau tak ada saya sambung Okey, tadi kita dah sampai cost overhead ni kan, jumlah kos dia lah. So, seterusnya kita nak kira kos per unit untuk donat ni. Okey, dia berbeza juga dengan yang tadi. Sekarang ni kita kena nak tahu sebiji donat tu, satu adunan itu akan dapat berapa biji donat. Jadi kita kena kira total berat dululah. Kita tambahkan semua jumlah gram tadi di resepi tadi tu. Kita campurkan semua gram, so kita dapatlah 917 gram. Kemudian kita menganggapkan sebiji donat kita menggunakan adunan tepung tadi sebanyak 40 gram. So kita bagikanlah 917 kita bahagi dengan 40 gram. So dapatlah satu adunan tu 22 biji. Jadi kos per unit untuk donat, tadi jumlah kos tadi kita bahagikan dengan 22. So kita dapatlah sebiji donat tu harga kos kita adalah 30 sen. Boleh Okey, seterusnya kita nak tahu pula tentang hasil jualan per unit. Yang ni lepas kita tahu kita dah kira kos per unit, kita nak tahu pula hasil jualan per unit. So untuk hasil formula dia adalah harga jualan seunit kita darab dengan kuantiti jualan. Tapi sebelum kita kira hasil, tadi kita tak kira lagi harga. Jadi kita kena ajar pelajar kita untuk kira harga dulu. Formula harga kita tambahkan semua kos ataupun kita ambil tadi yang kita dah kira kos pengeluaran, campurkan dengan keuntungan yang diingini sama ada dalam bentuk nilai ataupun dalam bentuk peratus. Ini saya ambil contoh yang sama burger dengan donat tadi, so berbeza sedikitlah pengiraan dia. Okey, untuk harga jualan, untuk burger kita nak kira harga jualan. Katakanlah kos pengeluaran tadi kita dah kira RM3.39 dan kita dah tetapkan dah untuk burger ni kita nak untung 30%. Ni saya masukkan untung peratus ni maksudnya kita dah set kita nak untung untuk burger ni sebiji 30%. So kita darabkanlah. So dapatlah jawapan dia RM4.40. So kita jual burger dengan harga RM4.40 dengan keuntungan sebanyak 30%. RM1.01. Sebiji kita untung RM1.01 selepas tolak dengan semua kos. Jadi hasil jualan kita adalah harga jualan seunit darab dengan kuantiti jualan dengan beranggapan tadi burger tadi habis 120 unit. So kita punya hasil jualan adalah RM528. Okey, kita ambil contoh donat pula. Okey, untuk donat ni saya ambil pendekatan yang lain pula. Tadi kita dah letak peratus keuntungan, tapi yang donat ni saya ambil dia dah letakkan set sebiji donat dia untung berapa sen, berapa yang dia nak. Okey, so formula dia sama je, cuma ni tambah untung yang diingini, tadi tu tambah peratus keuntungan. So dekat sini
dah set sebiji donat dia nak untung 20 sen. Jadi tadi kos pengeluaran adalah 30 sen. So tampukan 2 jadi 50 sen. So jadi sebiji donat dia akan jual 50 sen dengan keuntungan sebiji 20 sen. Okey, jadi hasil jualan kita kira darabkan tadilah. Tadi satu adunan boleh dapat 22 biji. So darabkan dengan 50 sen kita dapatlah RM11. Boleh ke? Okey, seterusnya adalah untung dan rugi. Kita kena terangkan betul-betul dekat pelajar macam mana nak kira untung lah dengan betul. Okey, kalau dari segi perakaunan memang panjanglah jalannya untuk tahu untung ataupun rugi sesebuah perniagaan tu. Tapi disebabkan kita mengajar di pelbagai bidang, jadi kita cuba ringkaskan dan saya cuba buat yang seringkas mungkin. Yang penting konsep dan pengiraan untung dan rugi tu betul. Untung adalah hasil jualan yang kita tolakkan dengan semua belanja ataupun kos. Nak tahu dia untung atau rugi adalah apabila kalau hasil jualan lebih besar daripada belanja, kita akan dapat untung. Kalau hasil jualan lebih kecil daripada belanja, kita dapat rugi. Okey, formula untuk mengira untung, kalau kita nak kira untung kasar, hasil jualan tolak dengan belian. Kalau kita nak tahu untung bersih, untung kasar tadi yang dekat atas kita dapat, kita tolakkan dengan belanja. Ada untung kasar, ada untung bersih. Okey, sebelum tu kita kena terangkan dulu dekat pelajar lah. Apa itu hasil, apa itu kos jualan atau belian dan juga apa itu belanja. Yang ini adalah format pengiraan untuk kira untung dan untung kasar dan juga untung bersih lah. Di sini contohnya jualan. Kita letak kat sini, tolak dengan kos jualan. Kemudian tolakkan jualan dengan kos jualan ni, kita akan dapat untung kasar. Kita letak sebelah kanan ni. Kemudian dengan belanja ni, kita totalkan, letakkan semua belanja yang ada. Jumlah belanja ni kita letak kat sebelah kanan. Okey, kemudian untung kasar kita tolak dengan semua belanja tadi. So kita akan dapat untung bersih. Okay, so saya patah balik dengan contoh burger tadi. So kita kirakan lah, dia jadi ringkas lah bila tak banyak kos yang terlibat. Jadi untuk contoh kos burger tadi, pengiraan burger, jualan kita 528 tolak dengan kos jualan 284, kita dapat untung kasar 244. Lepas ditolak dengan upah dan kos overhead tadi 122, so kita punya untung bersih adalah 122. Kemudian untuk yang donat tadi pun sama, saya ambil je angka-angka tadi untuk masukkan dalam pengiraan untung rugi ni. Jadi jualan RM11, kos jualan adalah RM4.78. Tolakkan keduanya, kita dapat untung kasar. Kemudian kita tolakkan belanja sebanyak RM1.91. So kita dapatlah untung bersih RM4.31. Boleh ke? Ada cadangan lain ataupun pendapat yang kita dapat bantu sama-sama memudahkan kita untuk mengajar? Packaging kita tak masuk dalam kos. Masuk puan. Mungkin saya tertinggal lah. Kena masuk puan. Packaging kena masuk. Bawah belanja. Ada lagi? Okey, kalau tak ada, saya teruskan. 5.3 adalah laporan pengiraan kewangan. Okey, untuk 5.3 ni lebih kepada sebenarnya kita membimbing pelajar untuk melaksanakan, untuk menyediakan dua perkara ni, iaitu kita nak kena minta pelajar buat kos pelaksanaan projek dan kita nak minta pelajar untuk kira untung rugi perniagaan.
Yang mana penilaian ini melibatkan 20% lah. Dan cadangan penilaian setelah kami berbincang, cadangan penilaian adalah pelajar perlu melaporkan pengiraan kewangan berdasarkan perniagaan yang telah dilaksanakan, iaitu sama ada dia boleh memilih salah satu jualan simulasi sama ada online ataupun offline. Terpulanglah kepada pensyarah ataupun kesesuaian situasi di kolej masing-masing. Yang mana penyediaan pengiraan keuangan perniagaan perlu merujuk dokumen dan semua rekod simulasi perniagaan yang telah dilaksanakan. Maksudnya semua risit-risit tu memang kena pesan dekat diorang masa buat simulasi tu, diorang kena simpan dan rekodkan. Macam biasalah kita akan minta pelajar tampal dekat kertas A4 tu kan, supaya nanti nak buat pengiraan tu senang. Untuk buat laporan untung rugi perniagaan ni. So laporan itu kena ada dua lah yang disediakan, kos pelaksanaan projek dan juga untung rugi perniagaan. Kalau kita rujuk rubrik, yang rubrik tu ni antara perkara-perkara yang dinyatakan dalam rubrik lah, dan kita kena ni lah nampak dalam rubrik pun memang dia hanya fokus kepada kos pelaksanaan projek dan untung rugi sahaja. Itu sahaja untuk part keuangan. Saya open. Assalamualaikum Puan. Nak minta Waalaikumsalam. tengok balik yang tadi bahagian rubrik tu. Bahagian rubrik. Okay, sekejap ya. Okay. Yang macam mana kita nak tengok organisasi idea ni, pengurusan organisasi idea ni. Maksudnya macam mana dia ni terlalu subjektif subjektif kita nak, saya pun tak tengok helaian tu macam mana lagi Saya buka sekejap, saya ada kopi sekejap saya buka. Mungkin kita boleh bincangkan dekat sini kan rubrik ni. Tengah bincang rubrik. Okey, ini adalah rubrik untuk laporan. Rubrik ni dikeluarkan oleh bahagian yang bertanggungjawab lah. Tak silap saya ada sedikit perubahan berbanding dengan semester lepas. Tadi Puan tanya berkaitan dengan pengurusan. Yang ini dia kata lebih kepada pelajar tu boleh melaksanakan mengira. Dia dah ubah suai. Kalau rubrik yang lepas tu macam sama-sama. Yang ni dah saya nampak dah lebih membantulah. Dia idea dengan pengiraan kan. Pelik dia organisasi idea ni bagi saya lah kan. Dia lebih kepada cerita awal dia orang lah. Masa dia orang buka kedai, buka perniagaan dia orang tu kan, idea dia orang tu semua. Maksudnya panjang sepatutnya cerita idea ni. Tapi kat sini dia hanya pengiraan saja. Maksudnya ini memang betul-betul nak tengok bahagian operasi
kos operasi je, tak terlibat dengan yang lama-lama tu yang masa dia orang punya idea asal Tak dulu. ada. Tak ada. Tak ada Cuma saya nampak mungkin sebab benda ni kan diorang dah berlaku, diorang dah plan lah untuk macam mana nak menguruskan keuangan ni dari segi siapa pegang duit, resit macam mana nak simpan. Saya nampak dari segi itulah. Oh, okey, baik. Okey, baik. Yang ini kan Puan Fatimah, saya tambah, organisasi idea ni dia bukannya macam mana kita nak buat idea perniagaan tu, dia macam mana bila daripada awal pelajar nak susun, bila contohnya dia beli barang macam mana dia punya susunan organisasi receipt dia, macam mana dia nak, contohnya nanti kalau misalnya kita as a lecturer cakap kalau you all buat jualan, you all pun kena bagi receipt pada pada pelanggan. So macam mana kumpulan pelajar ni nanti dia boleh melaksanakan semua pengurusan kewangan tu, cara dia mengorganisasikan idea dia tu, dia bukan kepada nak idea perniagaan tapi more kepada pengurusan membangunkan dia orang punya kewangan tu lah. Lebih nak itulah, betul lah kata Puan Nur Aisyah, lebih kepada mengurus dekat sini. Okey, baik. Kan maksudnya nak kawal kos, kalau pembelian tu macam mana, siapa yang kena beli. Duit kau keluar masuk tu macam mana nak kawal. Jadi tak adalah isu belanja contohnya RM30 tapi duit lebih pula daripada RM30 hilang. So dari situlah mungkin dah saya nampak. Ada lagi? Saya rasa kita terkeliru dengan pengiraan tu kot, ayat tu, melaksanakan pengiraan kan. Jadi kita nampak dia mengira sahaja tapi rasanya dia lebih kepada macam mana student tu mengurus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, Mano, saya tambah sikit boleh tak untuk rubrik tu? Ya, silakan Puan. Okay, yang untuk organisasi idea tu kita lebihkan kepada kan kalau kita buat dari segi pengiraan kan, kos kan. So macam mana daripada pengiraan kita letakkan ayat untuk boleh melaksanakan pengiraan tu daripada permulaan dia. Kiraan daripada kos, maksudnya masa kira kos pelaksanaan projek tu betul tak dia punya kiraan dia. So maksudnya bila pelajar dapat go through dia punya flow tu sampai ke dapatkan keuntungan tu. So kadang-kadang pelajar dia macam permulaan tu kos pelaksanaan projek tu tak berapa. Lepas tu dia hanya boleh markah untuk rugi. So that's why dia orang letakkan untuk pemarkahan dari segi macam mana dia, kalau kita tengok balik dalam rubrik tu dia ada untuk organize lah. Ada lebih kepada tu. Itu yang diminta masa untuk tambahan tu lah. Oh, terima kasih Puan atas penjelasan. Okey, ada lagi yang kita boleh bincangkan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya rasa mungkin pengiraan tu mengelirukan rasanya sebabnya dia bukan nak kira pengiraan kan. Dia bukan nak tengok pengiraan, betul tak? Sebab kata tadi nak tengok dia punya pengurusan daripada awal sampai akhir untuk mendapatkan pengiraan. Saya rasa better tukar pada pengiraan tu kepada pengurusan dokumen perniagaan kot sebab dia kan uruskan bil-bil, uruskan resit-resit semua. Betul ke? Kalau faham saya lah. Yang cadangan Puan Aisyah ni kita akan panjangkan dekat situ sebab sebenarnya kita nak tengok pada pengurusan betul lah, tapi nanti kita akan panjangkan cadangan daripada Puan Siti Aisyah ni untuk apa yang disadangkan beginilah. Macam tu juga dengan Puan Nani, kita tak boleh nak kata kita boleh kekalkan, maksudnya kita nyatakan kat situ 30-50% sebab dia setiap produk tu sebenarnya berbeza, tapi kita akan cuba tambah baik cadangan-cadangan Puan ni. Ada lagi? Ada lagi? Okey. Okey.
Okey. Ya. Okey, terima kasih. Ya betul tu, dia bukanlah pada saya cara dia menterjemahkan tu mungkin mengelirukan tuan-puan. So itu yang nanti kami ambil maklum tentang cadangan tuan-puan lah untuk lebih clear untuk rubrik bagi organisasi idea ni. Terima kasih. Ada yang lagi lain? Okey, kalau tak ada, saya serahkan semulalah kepada Cik Adib untuk sesi kita yang seterusnya yang terakhir. Kehadiran dah bagi kan ni? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih